Hai semua, saya Vina Besina. So, hari ini saya ingin memperkenalkan hidangan makanan-makanan tradisional oleh orang Kerala ataupun orang Malayali. Makanan orang Kerala adalah dihidang oleh orang Kristian Syria dan juga orang Islam Malabar. Makanan laut juga dihidang dan disaji oleh orang-orang Malayali. Makanan paling bahan utama yang digunakan dalam masakan tradisional orang Kerala adalah bahan kelapa. Sama ada dia diparut ataupun dihiris ataupun diekstrak daripada kelapa. Dia pelbagai jenis sajian dan hidang yang disediakan. Makanan vegetarian adalah seperti rasam, sambar, stew sayuran, pachadi, kichadi dan banyak lagi. Manakala makanan bukan vegetarian adalah seperti kari kepala ikan, ikan jerung, masala biryani, malabar biryani, talasari biryani dan banyak lagi. Makanan paling utama dan popular di dalam sajian bukan vegetarian adalah seperti malabar biryani, iaitu ia dibuat daripada beras kima dan bukan beras basmati yang biasa digunakan untuk membuat biryani. So itu adalah sajian sangat popular dalam bukan vegetarian. Manakala snack adalah seperti uteri, kutlet, palapam, neyyapam dan banyak lagi. Manakala makanan sarapan pagi adalah seperti yang ditunjuk sebentar tadi. Ini adalah idiyappam, iaitu disaji dengan gula Melaka dan juga santan kelapa parut. Ini adalah dikenali sebagai kari pecini. Manakala ini adalah palapam. Palapam dibuat daripada bahan kelapa juga. Yang ni adalah dia disaji dengan sambar dan juga dengan santan kelapa. Ini adalah porota. Ini adalah caya yang dikenali sebagai teh tarik di Malaysia. So ini adalah makanan-makanan sarapan pagi yang disaji oleh orang Malayali ataupun orang Kerala. Makanan masala yang paling popular di India adalah dikenali sebagai masala yang dicincang dan dimasak dibalut dengan dosa yang berwarna perang. Itu adalah makanan paling popular di India, di Kerala. Jadi ini adalah makanan-makanan sarapan pagi yang disediakan dibuat daripada air tangan nenek saya. So saya ingin menunjukkan ini adalah makanan sarapan pagi yang disediakan untuk orang-orang Malayali. Ini adalah makanan paling tradisional yang disediakan. Saya ingin merasai satu makanan dan sajian yang saya ingin meluahkan perasaannya dengan rasa sedapnya. Okey, ini adalah palapam. Ia dicicah dengan santan. Ia sangat sedap. Saya sarankan semua tolonglah rasa makan-makan Kerala atau makan-makan Malayali ni semua. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Selamat sejahtera kepada Miss Hema dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Kamala Priya Sudindran. Hari ini saya akan membentangkan tentang pakaian orang Malayali, iaitu sari. Sari merupakan pakaian yang popular di kalangan orang Malayali dari turun-temurun. Warna sari adalah warna putih atau warna krim yang mempunyai benang warna emas di hujung sari. Terdapat 3 jenis warna sari, iaitu terang yang memaparkan peribadi ceria si pemakai, warna merah memaparkan sikap pemarah dan sukar didekati, manakala warna pudar memaparkan sikap pemakai yang pemalu, tidak suka bergaul, kurang bersosial, tidak mahu menarik perhatian orang lain, merendah diri dan kurang menonjolkan diri. Pemakaian selendang sari atau dikenali sebagai mundani atau padu dari perkataan Hindi ditentukan di sebelah bahu kiri atau kanan. Bagi pemakaian selendang sari di bahu kiri adalah khusus untuk orang Tamil dan Malayali, manakala pemakaian selendang sari di bahu kanan merupakan untuk orang Telugu dan India Utara. Sebagai contoh, saya sedang memegang sebuah sari yang berwarna pudar yang sering digemari oleh wanita yang berumur 40-an dan lebih. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Selamat tengah hari kepada Meda Hema dan rakan-rakan. Saya akan mempersembahkan replika saya. Replika saya dikenali sebagai Ku Tambalam atau Ku Tampalam ialah Dewan Tradisional atau Petiada Tradisional Malayalam di Kerala. Kut bermaksud menari atau bermain, ambalam bermaksud kuil. Dan dewan ini dibagikan kepada 2 bahagian. Ini di dalam dewannya akan dibagikan kepada 2 bahagian. Satu bahagian adalah tempat instrumen dan bilik hijau dan lain-lain. Dan satu lagi bahagian di bawah ini
di dalam dan di bawah ialah tempat duduk penonton. Struktur dan bentuk kuil ini diambil daripada bangunan tradisional Malayalam di Kerala. Semasa persembahan, dewan dan pentas dihiasi dengan meriah, menjadikan suasana yang disyariatkan. Itu saja untuk saya punya pembentangan. Terima kasih. Salam sejahtera kepada Miss Hema dan rakan-rakan sekalian. Saya Encok Wai ingin membentangkan tentang alat muzik tradisional bagi kaum Malayali. Orang Malayali menggunakan alat muzik untuk menjalankan upacara keagamaan dan upacara perasmian mereka. Antara alat muzik yang terkenal di kalangan masyarakat tersebut ialah kombu, ila talam, idaka, timila dan madalam. Kombu merupakan alat muzik angin, manakala timila, ila talam, idaka dan madalam merupakan alat muzik perkusi, iaitu alat muzik yang tidak mengeluarkan nada dan hanya mengeluarkan bunyi rentak. Saya memegang sebuah replika bagi alat muzik madalam. Madalam merupakan gendang India yang berat. Jadi ia mempunyai tali untuk menggantungkan alat muzik ini di bahagian pinggang. Madalam diperbuat daripada kayu pokok nangka dan kedua-dua belah alat muzik ini diperbuat daripada kulit. Madalam sangat unik kerana di sebelah permukaan kiri dan kanan mengeluarkan bunyi yang berbeza. Kelima-lima alat muzik yang saya telah sebut tadi merupakan alat muzik yang digunakan untuk dimain semasa menjalankan persembahan Pancavadyam, iaitu sejenis persembahan orkestra bagi masyarakat Malayali. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Kavila Shmiravi. Hari ini saya akan bentangkan tentang permainan tradisional kuti kolam yang dikenali sebagai Boy and the Can. Permainan tradisional ini dimainkan di Kerala, India. Contohnya, kebanyakan di kampung dan kawasan luar bandar lain di Kerala akan dimainkan permainan ini. Ini adalah mirip dengan kriket yang kita kenal sekarang. Untuk bermain permainan ini, tidak ada had rasmi mengenai jumlah pemain. Kudium kolom dan dikelompok menjadi dua pasukan. Kudium kolom boleh dimainkan di mana setiap individu bermain untuk diri mereka sendiri atau di antara dua pasukan. Peralatan untuk main ini adalah kita memerlukan tongkat dan pasak yang dipahat di kedua-dua hujungnya untuk memainkan permainan ini. Pasak inilah yang disebut kuti atau budak lelaki. Lubang dibuat di tanah dalam bentuk bulatan. Permainan dimulakan dengan anak lelaki memukul pasak dengan menaikkannya dari tanah di atas lubang dan memukulnya dari kejauhan. Sekiranya ada antara rakan pemain yang menangkap pasak, budak lelaki yang memukul pasak dengan tongkat akan dikeluar. Sekiranya pasak menyentuh tanah, pemain di sebelahnya berpeluang memukulnya ke arah lubang. Sekiranya jatuh ke dalam lubang, maka akan dianggap kehabisan. Sekiranya tidak, penyerang harus pergi lagi dengan tongkat dan pasak. Permainan ini dimainkan dalam pelbagai variasi. Itu saja. Terima kasih. Hi, my name is Anna Ruth. Today I'm going to explain about the self-defense of Malayali people. Kalarippayattu, also known simply as Kalari, is an Indian martial art and fighting style that originated in modern-day Kerala, a state on the southwestern coast of India. Kalarippayattu is held in high regard by martial artists due to its long-standing history within Indian martial arts, and also considered to be among the oldest martial arts still in existence, with its origin in the martial arts timeline back to at least the 3rd century. Kalarippayattu refer as the mother of all martial arts.
And also, Kalari Payattu is a martial art designed for the ancient battlefield. The word Kalari meaning battlefield, with weapons and combative techniques that are unique to India. So I have made weapons. So these are the weapons. This is sword, and also this is a shield. So they will use these bows for their practices. Okay, and also women in Kerala society also underwent training in Kalari Payattu and still do so to this day. Kerala women such as Uniyarcha are mentioned in the collection of ballad from Kerala called the Vadakan Patukal and are praised for their martial prowess. That's all from me. Thank you. Very good evening, Miss Emma, and to all who's watching this video. Okay, my name is Joel. Okay, so I was assigned to do about the logo thing, so I decided to do column. Okay, column is purely for Indians, but it is special for the Malayalam people who are celebrating Onam. Okay, Onam is a national festival of Kerala. It is celebrated for the coming of King Mahabali to the world. Okay, according to the Indian mythology, King Mahabali is the grandson of Pranada, who is the descendant of Rishi Kashyapa. Okay, King Mahabali was a great ruler and also a great devotee to Lord Vishnu. He has also received a boon from Lord Vishnu that he will become the Lord Indra in the next Mavatara. Okay, not only that, Mahabali can also return to the world anytime he wants to just see his people living happily and also to see his kingdom, which is very peaceful in the state of mind. Let me talk a little bit about the column. Column is a thing which is a very famous thing when it comes to the Onam festival, which is celebrated by the Malayalis. Okay, so Malayalam people will put column using rice, flour, chalk and all that. And column is to symbolizes the happiness that the Malayalam people is having and they are living peacefully and all that. Okay, the column will shows that. Okay, so last but not least, I wrote something, just like a special message. It's about like wishing Happy Onam in the Malayalam language. Hona Samsakal, Sneha Tindeyum, Aishwarya Tindeyum, Sambal Sambrutryodayum, Ora Eram, Pundana Shamsakal. Thank you. Hi, my name is Dia. So I'm going to explain about Malayalam. Malayalam is a language used in Kerala, which is a state in India. So people who speak Malayalam is called as Malayali people. So I will start with numbering. 1 is Ono. 2, Randa. 3 is Muna. 4, Nala. 5, Anja. 6, Ara. 7, Era. 8, Eta. 9, Ombata. 10, Pata. In Malayalam, they have 15 vowels and 42 consonants. So I will show the vowels and consonants here. So let's continue with basic sentence we speak in daily life. First sentence is, my name is Dia. So in Malayalam, Endre Paradia. Second, thank you. In Malayalam is, Nandi. If you want to say thank you so much, you say, Valarin Nandi. Third, you are welcome. Nina Keswagatam. Fourth, how are you? We say it as Enjo Kendra. Fifth, I'm fine. Nika Sugaman. So I will show you how these sentences can be used in our daily life. Indra Taratane, Indra Taradia. Valarin Nandi. Nina Keswagatam. Okay, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rasmawati. Kali ini saya akan menyampaikan topik berkenaan dengan Kala. Masyarakat India majoritinya menganut agama Hindu dan agama Islam adalah agama yang minoriti. Antara alat yang digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam ini untuk bagi kaum lelaki, mereka akan menggunakan sejadah sembahyang, contohnya seperti ini, dan kaum wanita juga akan menggunakan sejadah yang berbentuk seperti ini juga. Tetapi khusus untuk
untuk kaum wanita, mereka diwajibkan untuk memakai telekung untuk menutupi aurat ketika menunaikan ibadah. Telekung ini adalah contoh telekung dan cara pemakaiannya adalah seperti ini, dan ianya mempunyai sarung juga supaya boleh menutupi semua aurat ketika menunaikan salat ibadah. Kalau yang beragama Islam mengamalkan beberapa doa seperti doa harian, lebih daripada 100 doa harian yang mereka terapkan, tapi saya akan beri 2 atau 3 contoh. Antaranya adalah contoh untuk orang yang tak sihat, yang kurang sihat. Saya akan membaca dalam bahasa Rumi. Doanya adalah bunyi seperti ini: semoga Allah menyembuhkanmu dan menyihatkanmu. Okey, ini adalah bertujuan untuk kesembuhan, dan salah satu contoh adalah juga untuk doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur ini berbunyi seperti ini: dengan namamu ya Allah, aku hidup dan mati. Yang ini adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey, seperti itu. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Nama saya Kartini Konfirming. Saya di sini untuk membentangkan tentang perayaan Malayali. Bagi masyarakat keturunan Malayali ataupun Malayalam, sambutan tahun baru dikenali sebagai Vishu. Walaupun perayaan Vishu dirayakan oleh keturunan Malayali di Kerala, itu di India, kini Vishu dirayakan oleh masyarakat Malayali di seluruh dunia. Bagi Malayali percaya sekiranya seorang individu melihat objek suci pada pagi hari perayaan, maka hidupnya akan bahagia dan mendapat rezeki yang melimpah-limpah. Sehari sebelum hari Vishu, kaum wanita dalam keluarga akan menyediakan Vishu Kani yang akan dijadikan sebagai objek suci. Marilah kita tengok apa dia barang-barang yang disediakan dalam Vishu Kani ini. Vishu Kani ini dibuat menggunakan sebuah bekas tembaga bulat, macam ni, yang dibuat dengan tembaga bulat. Pada dasarnya tembaga itu diletakkan beras. Saya dah letakkan dalam ni tapi tak dapat tengok ni. So saya dah letakkan beras. Yang itu beras tu akan ditutupkan dengan selai kain bersih yang warna putih. Okey, selepas tu di atas kain itu pula beberapa barangan akan diletakkan mengikut kemampuan keluarga. Contohnya seulas nangka, sebiji mangga, buah-buahan, oren, apple, pisang ataupun warna nas, sayur-sayuran, bunga warna hijau ataupun bunga warna merah, kuning. Selain daripada itu, duit siling dan juga bekas kecil yang berisi air bersama senaskah kitab suci. Bagi barangan selain daripada itu adalah digunakan untuk upacara sembahyang, yang itu dipanggil sebagai Hashtam Manggalam, iaitu contohnya sirih, pinang, dan juga cermin kecil dan selain-lainnya. Selain itu, sebiji kelapa dipecahkan 2, lalu dijadikan sepasang lampu yang mengisi dalam minyak. 2 lampu minyak yang dihasilkan daripada buah kelapa ini turut diletakkan di dalam bekas tembaga. Jadi inilah barang yang disediakan oleh setiap keluarga pada hari perayaan Vishu. Terima kasih.